Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa rasulina al-mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil di atas keseluruhan nikmat-nikmat dan terus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat juga berada pada akhir Sya'ban. Alhamdulillah Allah dah nak sampaikan kita kepada Ramadan al-Mubarak. Ya, itu penantian kita menunggu tetamu Allah yang kita rindui, sayangi, cintai dan terus berdoa mengharapkan wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah insya-Allah tak sampai seminggu lagi kita akan menempuh Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim tersebut. Dan pastinya kita tak dapat lari daripada bersedia untuk menemui tetamu itu dengan penuh rasa gembira, menyambutnya sebagai tetamu agung yang lebih besar daripada segala-galanya yang ada di atas dunia hari ini. Yang kita kadang-kadang sambut tetamu manusiawi ini, orang besar lah, kadang-kadang berbagai acara kita buat meraihkannya. Namun kadang-kadang tetamu Allah kita buat endah tak endah, kan? Dan di antara yang paling utamanya ialah tinggalkan benda-benda yang tak baik, taubat dulu. Dan nak sambut tetamu ni, yang paling pentingnya adalah kesedaran untuk bertaubat. Buang dulu yang tak baik. Tadi sewaktu imam kita membaca ayat-ayat dalam kata solat kita, saya amat terkesan dengan beberapa perkara. Pertama, ayat-ayat yang menyentuh tentang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Al-ayat seterusnya. Ini adalah benda-benda yang kita kena beri perhatian sebelum kita nak berubah banyak, kembali kepada asas bahawa kita ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kita orang-orang mukmin beriman ini adalah bersaudara. Tak ada yang lebih kuat dalam konteks kita seagama ini adalah kecuali saudara seagama. Selain daripada saudara sedarah dan saudara kerabat, yang kuat adalah saudara seagama. Dan Allah perintah kepada kita fa aslihu baina akhawaykum.
hendaklah kamu perbaiki, kan, islah di antara sesama kamu. Wattaqullah, belakang tu Allah beri pesanan takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena nak jaga. Yang ni saya memerhatikan juga, dengar juga pada rakaat yang kedua, imam kita membaca tentang satu lagi sifat tak baik kita yang memusnahkan hubungan ukhuwah sesama Islam, iaitu yang menyentuh tentang sifat-sifat keji kita, tak baik kita, terutamanya yang melibatkan tuduh-menuduh, fitnah memfitnah, khianat mengkhianati, sehinggalah umpat-mengumpat. Dan ayat yang dibacakan tadi terutamanya, apakah kita suka memakan daging saudara kita, an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kamu nak memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu tak suka, tentu kamu benci. Jadi hubungan yang dibacakan ayat-ayat tadi memang memberi kesan dalam kehidupan kita yang kita nak jaga sebenarnya, yang kita nak bentuk hati dan perasaan kita. Tanpa perkara ini, banyak benda yang tak boleh bergerak jauh di kalangan orang Islam hari ini. Kita tahu kenapa orang Islam bermasalah, lemah, dihina, dipandang sebelah mata, kerana kegagalan kita dalam hal-hal yang beginilah. Kecil, cara kecil, cara kampung, cara keluarga yang lebih kecil, dalam sebuah keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam konteks negara kita lah, lebih luas pergi kepada dunia pun 2 kali 5 tu je umat Islam ni. Yang tu kita susah nak ubah. Kadang-kadang kita mikir kenapa mereka yang kita katakan sesat lah, yang kita katakan menyeleweng lah, kita katakan tak apalah, apa benda kita nak tuduh itu, kita kata orang Yahudi, kita kata dia tak betul apa sini, tapi mereka bersatu dalam tak betul mereka. Betul tak? Mereka bersatu dalam tak betulnya tu. Sebut kita duk kata Syiah menyeleweng daripada pandangan kita, tapi mereka bersatu dalam kalau kita nak tahu kesesatan dan juga penyelewengan mereka, yang majoritinya, dan mereka berjaya bila mereka bersatu, walaupun mereka sesat. Mereka berjaya sebab itulah selalu kita dengar pesanan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, musuh yang berstrategi, mempunyai kerja yang planning ataupun strategic planning, akan mengalahkan kebenaran ataupun Islam yang berterabur, tak tahu apa buat kerja, tak ada perancangan, ikut suka je buat, kiri kanan depan belakang pun tak tahu. Kalah kita kalau kita cerita dari sudut teknikal perancangan. Ini yang kita duk hadapi. Masya-Allah. Itu alhamdulillah, tak apalah. Ini sebenarnya peringatan untuk kita bersama. Muslimin, muslimat, tak apalah. Kita ubahlah hak kita mampu ubah. Diri kita lah hak mudahnya nak ubah, kan. Nak ubah orang lain memang kita tahu. Nak ubah isteri kita pun kadang-kadang kita tak mampu. Maaflah benda-benda. Kadang-kadang kan. Jadi hak kita mampu ubah, kita ubah. Sebab itu setiap orang perlu mengubah diri masing-masing ke arah yang lebih baik. Di samping memanglah kena ada juga kerja-kerja an-nasihah, sebab agama itu begitu, bagi tahu kalau dia nak berubah, kalau tak nak berubah nak macam mana. Sebab itu kita sebutkan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Liman, Rasulullah pernah tanya dalam
hadis 40 kita yang kita duk baca Al-Imam An-Nawawi dalam Matan Al-Arba'in yang kan, dan antara hadis yang ke-7 atau ke-8 saya lupa lah, abang pernah baca lah kan. Nah, di antaranya ad-dinun nasihat, dan ditanya kepada siapa? Lillahi wa rasulihi wa li'immatil mu'min, ammatuhum, dan seumpamanya, untuk Allah, untuk Rasul, untuk pemimpin, dan orang Muslim seluruhnya. Itu nasihat yang perlu dilakukan, insyaAllah. Muslimin, sidang jemaah Muslimat Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu yang dimuliakan, kita sambung cerita kita, masih berhubung dengan fadilatuz zikr, kelebihan, kemuliaan, keutamaan zikir. Dan kita akan masuk kepada bilangan yang ke-29. Dah penghujung lah, sebab seingat saya yang terakhir sampai kepada 35. Ada 456 lagi lah, nak ambil tu. Sebab cerita tentang fadilah az-zikr ni dia luas sangat sebenarnya. Semua benda zikir kan kita tahu. Dalam konteks pemahaman kita Islam, zikir ni amat luas. Kalau kita tengok, saya buka kitab kat depan tadi sekejap sambil tunggu waktu solat kan, dia letak zikir itu dengan al-ilm kan, az-zikr wal, dan dia mulakan dengan ayat-ayat yang menggalakkan bacaan Al-Quran. Zikir itu antaranya adalah membaca Al-Quran, sebab membaca ayat-ayat Allah. Sama ada firman Allah, hadis-hadis Nabi tentang bacaan Al-Quran. Itu antara salah satu daripada zikirnya. Jadi di samping zikir-zikir lain, jadi kita sambung yang ke-29 dipanggil at-tasi'atu wal ishrun. Okey. Yang ke-29 disebutkan az-zakiruna, mereka yang berzikir lah. Zakiruna, mereka yang berzikir ni merujuk kepada ahli zikir yang ramai kan. Ini disebutkan az-zakirun Allah Ta'ala, mereka yang berzikir kepada Allah Ta'ala ini. Yunadihim munadin minas samai qumu faqad buddilat sayyi'atukum hasanatin wa ghufirat lakum jami'a. Artinya apa? Sebenarnya ini kita tahu kata-kata yang merujuk kepada kemuliaan. Dia bukanlah khusus adanya ayat-ayat Quran, sebab ni dah ada, hadis-hadis Nabi pun dah ada. Ni lebih kepada kalimah-kalimah hikmah, nak memberi galakan untuk kita berzikir kerana kemuliaannya. Dikata apa? Bermula orang yang berzikir itu diseru akan mereka. Kalau kita melakukan zikir, ahli zikir ni nama mereka kan diseru. Disebutkan di sini yunadihim munad, diseru oleh munadi, kan, yang menyeru ataupun yang memanggil, yang menyebut daripada langit. Allahu Akbar kan, langit yang menyeru. Selalunya kita mengibaratkan kalimah langit dan apa yang di atas pada kita ni merujuk kepada alam tinggi, alam mulia, makhluk tinggi, makhluk mulia, iaitu makhluk yang kita katakan berada, bertempat ataupun mendiami kawasan itu. Selalunya sama ada kita nak sebut
terdiri daripada kalangan malaikah, kan? Kan selalunya kita kaitkan dengan malaikah, supaya kita tidak rasa bahawa ini adalah ringan. Sebab makhluk mulia kita tahu adalah malaikat, selain daripada makhluk yang boleh mengatasi malaikat, insan yang baik ataupun insan yang saleh dan salihah. Sebab saya pernah cerita bahawa secara perbandingan, para ulama pernah membincangkan mana lebih mulia, malaikat dengan manusia. Kita tak boleh kata direct manusia lebih mulia, dan kita tak boleh kata direct malaikat lebih mulia. Itu perbincangan para ulama. Saya dah baca tulisan Syekh Almarhum Said Ramadan Al-Buti dalam tulisan dia. Contohnya saya buat perbandingan begini. Sayyidul insan atau Sayyidul bashar, sebaik-baik manusia dan insan, An-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Sayyidul malaikah, iaitu Jibril alaihi salam. Secara perbandingan ni, okey. Nabi kita lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya daripada Sayyidul malaikat, ketua malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Kita kena faham satu dulu. Jadi di sini apa maksud dia? Jika manusia sayyid tadi lebih mulia, maka manusia biasa yang lebih amalnya pasti lebih mulia daripada malaikat biasa yang juga beramal. Sebab saya tak akan kata bahawa manusia yang jahat lebih mulia daripada malaikat. Apakah jawab dia saya ni, kan? Tentulah rosak saya punya idea. Manusia pendosa tak mungkin, sebab malaikat tak buat dosa. Takkanlah manusia dosa boleh mulia daripada malaikat yang tak buat dosa. Tapi pastinya manusia yang baik, buat amal, melepasi daripada sifat-sifat keji dan mungkar, lebih mulia daripada malaikat biasa. Saya tak kata juga lebih tinggi daripada malaikat Sayyidul malaikat macam Jibril, daripada malaikat biasa. Sebab malaikat ada yang umum, yang biasa, ada yang tinggi dan fadilah dia. Begitu. Jadi perbincangan tentang siapa mulia ini bergantung kepada situasi, keadaan. Kita boleh juga, insya-Allah, macam kita cerita yang umum dengan yang khusus lah. Yang umum dengan yang khusus pasti tak sama. Cuma saya nak kaitkan dengan kemuliaan langit dan bumi tadi, pastinya nanti kita akan teringat khususnya pada malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr, kerana disebutkan pada malam tersebut tanazzalul malaikah waruh, turunnya malaikat umum. Malaikat umum, saya sebutkan malaikat umum maknanya yang lain daripada waruh. Sebab waruh di situ merujuk kepada Ruhul Qudus. Sebab ada orang tanya, dan saya ada baca, orang hantar WhatsApp lah kan, dia kata dalam bulan Ramadan, dalam bulan orang kata khususnya malam Al-Qadr, keluar habis malaikat daripada kubur. Oh, parah jawab dia. Emang keluarnya ruh daripada kubur turun, ataupun ruh bertemu dengan ruh ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita nak katakan diangkat itu berada di Illiyin, tempat yang tinggi yang memang disebutkan, ataupun Sijjin, tempat yang teruk ataupun tak baiklah, sebut umumnya. Jadi dikatakan bahawa ada orang buat kenyataan
Sebenarnya tak ada dalil yang mengatakan berlaku demikian. Jangan duduk pegang. Yang benarnya ia tak kembali. Ia berada di tempat masing-masing ruh tersebut. Ruh manusia saya cerita ni. Tapi dalam ayat yang saya bacakan tu, Ruhul Qudus itu malaikat, iaitu Jibril alaihissalam. Sebab itulah Allah bezakan di antara tanazzalul malaikah warruh. Warruh itu Ruhul Qudus, iaitu Jibril alaihissalam, yang saya sebutkan Sayyidul Malaikah tersebut. Jangan duduk orang kata keliru lah, sebab bimbang ada kan duk fikir pelik-pelik pula, nanti ruh balik rumah lah. Jangan buat begitulah kan. Maka pada malam 27 liku pasang lampu lilin apa semua, nanti tak tahu jalan nak balik. Parah jawab dia. Tanpa saya pernah sebutkan zaman-zaman lama-lama dulu, sewaktu ada di sini kan, ada pandangan yang agak ekstrim lagi, bahawa kita kena tinggalkan baki makanan kita di bawah tudung kita punya rumah. Ialah kita punya kata makanan, kadang-kadang berbuka puasa tinggal sikit, nanti ruh balik nak makan. Jadi dia cari bagi makanan kat rumah. Ini parah lagi jawab dia. Tapi memang ada orang tua dulu punya cerita ni, cerita puluh tahun dulu. Dia punya pesan pelik kata kan. Kita pun tak kerti apa budak-budak kan. Masya-Allah akbar. Ini adalah antara benda-benda yang khurafat, tak ada. Masing-masing kita kena faham dulu kan. Jadi jaga dan tak ada apa yang melibatkan tersebut. Jadi boleh baca, sebab kalau minat saya boleh forward apa yang ditulis oleh saya senang sebut cerita, sebab saya banyak rujuk kepada jugalah. Kalau orang tanya, cari dalam Al-Irsyad Al-Fatawa, fatwa yang dikeluarkan oleh Jabat Mufti wilayah. Banyak mudah, hak lain tu ada mungkin payah sikit nak cari. Kalau yang mufti wilayah ni senang je cari, mudah dapat. Hal-hal yang orang tanya lah, kadang-kadang saya mengaku saya pun banyak tak tahu bab-bab orang kata hukum hakam kita pun, ilmu kita pun terbatas, banyak tak tahu sebenarnya. Kalau orang tanya kena cari dulu ceritanya. Jadi orang tanya kata boleh cari, kata nantilah kalau jumpa saya forward balik, kita pun forward apa yang difatwakan. Bila ditanya perkara-perkara macam ni lah tu kan. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada yang saya nak sebutkan itu, munadim minas sama, diseru, dipanggil oleh makhluk yang mulia. Sebab macam kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini, kita yakin, dan itu disebut oleh hadis Nabi SAW, kita dinaungi oleh malaikat dengan keluar cahaya ataupun terbit daripada tempat majlis ilmu ini, daripada kawasan kita atau masjid kita ini, cahaya daripada langit merujuk kepada keberkatan. Itu memang disebut. Dan para malaikat yang kita katakan bertugas yatufuna, bertawaf keliling tengok, mereka yang berada dalam majlis tersebut, berzikir tersebut, ayo kita yakin itu ada kemuliaan. Dan ini memang seperti mana yang disebutkan dalam kata-kata ini, diseru nama dengan penuh kemuliaan. Kita dapat kedudukan dengan itu, sehinggalah disebutkan oleh kerana dipanggil daripada pemanggil langit, daripada langit tersebut, maka dia kata apa? Qumu. Ni amal lah, perintah, berdiri kamu. Kalau kita belajar, kita panggil nahwu lah kan, qawaid kadang-kadang kita panggil zaman-zaman belajar dulu kan. Kalau kita sebut kana fi'il madi, yang tahu kan, yakunu fi'il mudhari', makna dia berlaku dan sekarang dan terus akan datang. Kana lepas dah, selesai. Itu mudhari' dengan madi, bezanya kan. Kemudian kalau disebut kun,
Itu fi'il amal. Perintah. Macam Allah kata, fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun, jadi. Allah perintah kan. Jadilah. Apa-apa je lah Allah perintah suruh jadi. Alam ke fayakun. Kan? Maka proses terjadinya ataupun kejadian itu berterusan. Di mana fayakun itu sekarang dan akan datang. Dia berlaku sekarang terus sampailah bila-bila kan mudah. Dia ada gitulah. Jadi apabila disebutkan qumu, perintah untuk kamu bangun, berdiri, faqad, maka disebutkan maka sesungguhnya telah digantikan akan kejahatan kamu. Buddilat sayyi'atukum, sayyi'at, amalan-amalan, sifat-sifat tak baik, kejahatan yang kita buat, yang kita mungkin tersalah laku. Cuma perkataan Arab ni dia adalah perbezaan antara yang sengaja, yang tak sengaja. Memang dia ada kita panggil macam memisahkan pemakaiannya. Contohnya kalau yang menyebabkan khati'ah, kan, khati'ah ni tersalah. Macam kita baca dalam akhir ayat surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir, amanar rasul tu kat belakang tu, ya, selalunya berkait dengan yang kita tahmilna, kan, itu selalunya kita itu disebutkan begitu. Kalau kejahatan yang khati'ah dengan sayyi'at ni macam kita sedarlah kita salah, bukan tak sedar, bukan tak, macam sebab itulah kalau kita tengok dalam pemahaman makna ijtihad, mana ijtihada fa akhta'a, kan saya nak beza kalimah. Barang siapa yang berusaha melakukan ijtihad, ijtihad ni artinya dia guna akal fikiran dia, bersungguh-sungguh dengan semampunya untuk mencari jawapan dalam satu masalah. Itu maksud ijtihad, kesungguhan. Mana ijtihada fa akhta'a, kalimah digunakan dalam hadis ini akhta', dia tak sengaja cari salah. Sebab kita tahu manusia ni ada keterbatasan dia, ilmu dia, pengetahuan dia, kan. Jadi maka berlakulah fa'akhta'ah, kesilapan dalam usaha melakukan ikhtiar nak cari kebenaran tersebut. Sebab itulah diberi ganjaran, falahu ajrun wahid, tetap dia dapat pahala. Jangan kata sebab dia berusaha sebaik mungkin tapi salah. Salah tu bukan makna salah apa, mungkin pandangannya itu tidak tepat daripada yang sepatutnya. Mak tu dikatakan falahu ajrun wahidah, baginya tetap dapat satu ganjaran. Tapi berbeza dengan yang betul. Fa asaba, kalau dia betul, falahu ajrani, dia dapat 2. Itu lain. Atau saya kata kalimah tu pun dia ada orang kata macam pemahaman yang sepatutnya ataupun kaedah yang dipakai. Falahu ajrani, kalau dia betul pak asab apa maknanya, alhamdulillah lah, yang betul alhamdulillah lah, kan. Tapi dia Allah bagi 2 lebih besar lah bandingkan yang salah. Itu kita kena orang kata teliti ataupun cuba fahamilah bila kita lihat kalimah-kalimah yang dipakai dalam silap lah. Silap maknanya dia berusaha sebaik mungkin untuk cari jawapan yang betul, tapi kadang-kadang macam kita cerita ijtihad para ulama pun memang ada berbeza yang menyebabkan orang kata dia ada keterbatasan tu berlaku, keterbatasan dari sudut mencari sumber dan sebagainya akan ada. Sebab itulah kalau kita baca
dalam kita senang ceritanya ijtihad individu lah ni, khususnya ijtihad individu para ulama. Sebab nanti dalam konteks kita panggil kerajaan sekarang ni dah dia bawa kepada yang bersifat kolektif ramai. Jadi dia dah cuba kata usaha terbaik mungkin. Kalau dulu memang individu, dan ini memang dirujuk pun kadang-kadang kan ada setengah orang rujuk kepada syekh ni, fatwa ni, pandangan ni, individu ulama memang ada. Itu boleh berlaku. Tapi dia masih tak dapat pahala. Tapi tidak dapat pahala. Setelah dia berusaha cari sebaik mungkin, tapi bukan dengan sengaja buat salah. Dia tahu salah, tapi dia kadang kita bimbang ni lah, kita bimbang memang ada juga ulama ataupun ahli ilmu yang dia sebenarnya bukan nak cari kebenaran, tapi nak menyokong mana-mana puak ataupun golongan, ataupun menyokong benda yang dah nyata tak betul contohnya. Itulah cerita lah tu. Memang akhirnya kembali kepada niat daripada awal lagi dah. Memang contohnya dia buat, kita sebut kadang-kadang ada satu program yang dibuat oleh pemerintah kerajaan yang memang pada asalnya macam tidak ada kata pendirian yang betul lah. Tapi maka dimintalah ulama ataupun sebut ustaz ke cari hujah macam mana nak menyokong. Itu masalah juga. Untuk mengatakan ini betul juga, kadang-kadang berlaku tak daripada awal dah ada benda tak. Berbeza dengan kita bina daripada awal dengan itu. Dan benda ini memang ada lah. Kalau hal-hal yang melibatkan pandangan-pandangan perubahan semasa, pemikiran, ada je akan berselisih dan berbeza. Konsep sendirilah. Kata kita tak boleh lari lah. Kita nak cerita apa tentang fikir-fikir semasa lah. Bukan kan, yang saya akan cerita macam ni, fiqh al-aqalliyat contohnya, mungkin tak pernah dengar para jemaah, fiqh minority. Sebab contohnya kita sekarang hidup dalam masyarakat yang bermacam-macam. Ada orang Islam tinggal di negara yang mana dia adalah minority, majoritinya non-Muslim, mungkin di Thailand ke di Singapura dia. Maka kita kena ada satu pendirian macam mana nak bermuamalah dengan golongan majoriti sebagai bukan Islam. Kita tak boleh kata kita kena pertahan ini seperti mana kita berada di negara majoriti. Jadi benda-benda begini akan berlaku sebenarnya. Jadi kita kena ada pada landasan yang betul. Kalau tidak, dia banyak masalah. Dan saya tahulah masalah ni berlaku dalam negara-negara tadi. Macam mana pendirian berhubung dengan masyarakat Islam di selatan Thai. Berlaku sekarang ni lah dengan kerajaan Thailand yang ada, yang majoriti bukan Islam. Jadi kita kena tahu, kalau tidak dia akan berlaku. Yalah, kalau kita peperangan dan sebagainya lah, itu realiti lah. Kan banyak isu lah. Itu contoh banyaklah fiqh yang fiqh muazanat, fiqh aulawiyat. Kan nak cerita bab fiqh lah, terlalu banyak perbincangan yang melibatkan ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil kira oleh para ulama melihat kepada perkembangan semasa kehidupan masyarakat Islam bukan Islam. Macam kita kata fiqh at-ta'ayush sekarang ni. Saya cerita mungkin para jemaah, fiqh hidup bersama dengan bukan Islam pun orang bincang. At-ta'ayush macam mana hubungan tolak ansur yang perlu kita ada kan? Itu cerita-cerita. Nanti kalau nak itu biarlah saya buku, walaupun bukan orang kata bidang, tapi baca jugalah bila ada orang masuk seminar, dengar lah kan, selalu jugalah tahu sikit-sikit lah. Sebab benda ini banyak benda fiqh lagi lah contohnya, tapi tahulah asas-asasnya. Okay.
saya kira tak apalah, kita tinggal dengan itu. Saya pun nak berhenti 2 minit ke saya nak berhenti. Tak boleh lama. Biasalah hari Ahad ni masa nak exercise sikit. Saya berhenti, saya nak berhenti. Okey. Dari digantikan dengan akan kejahatan kamu dengan segala kebajikan. Sebab disebut hasanat. Hasanat pun kena faham juga. Kalimah yang merujuk kepada baik. Tapi dalam secara perbandingan hasanat pun berbeza. Di antara individu A dengan individu B. Orang yang makam tinggi, hasanat dia mungkin tak sama dengan orang yang biasa. Sebab itu saya sebut hasanat lil abrar, sayyiat lil muqarrabin. Memang disebutkan oleh para ulama. Baik bagi orang umum, tapi sayyiat lil muqarrabin. Ni kena faham konsep-konsep gini kalau kita bercakap dalam maratib kedudukan amal individu makam seseorang. Mungkin sayyiat bagi mereka yang terlalu hampir dengan Allah, sayyiat bagi lil muqarrabin, boleh berlaku. Tapi saya tak nampak hurai, memang perbincangannya ada. Saya nak berhenti. Dan yang pentingnya ialah dan diampuni bagi kamu sekalian dosa kamu, itu utamanya. Supaya kita wa ghufirat lakum jami'a, insya-Allah. Yang pentingnya kita dapat keampunan daripada Allah. Jadi saya berhenti di situ. Saya memang tak berkembang banyak. Sebab tu bila nak habis ustaz ni kan, saya kata satu orang kata fadilat sikit sahaja selesai. Itu yang lambat tu tak habis bila ustaz nak habis kan. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia, qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahumma ta'alina futuhana arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham ala malaika al muqarrabin. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.